Saya, Anwar bin Ibrahim, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka sebagai warga negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermula tarikh 24 November 2022, kini hampir 2 bulan Yang Amat Perdana Menteri ke-10 menjalankan tugas-tugas rasminya. Setelah hampir 3 dekad sahaja, seluruh rakyat Malaysia kini memberi tumpuan buat pertama kali julung-julung kalinya di radio televisyen Malaysia. Kita bawakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di pentas Angkasa Puri. Datuk Seri, Assalamualaikum, selamat datang ke AKM. Waalaikumsalam. Selepas berapa tahun kalau nak dianggap sebagai sirih pulang ke gagang, Datuk Seri? 30 mungkin? Dah dengan RTM sering, cuma ke studio Angkasa Puri itu dalam 30 tahun saja. Selamat datang dan ini buat julung-julung kalinya bersama kembali. Kini Datuk Seri, dengan beban tugas sebagai Perdana Menteri yang ke-10 ini, saya teringat Datuk Seri dalam satu temubual media sebelum ini menganggap bahawa dari peristiwa demonstrasi baling itu adalah turning point perjuangan politik. 74 hingga ke 23. Apa yang berbeza atau sebenarnya perjuangannya masih kekal sama? Gerakan asasi untuk bawa perubahan atau islah ataupun menegakkan yang makruf, tata kelola yang baik, menolak rasuah dan kebejahatan sosial itu suatu yang harus konsisten merentas zaman. Datuk Seri, pasca PRU 15 menyaksikan penyokong Datuk Seri untuk melihat Yang Amat Berhormat Datuk Seri memegang penjawatan sebagai Perdana Menteri ke-10. Ada juga yang mungkin tidak bersetuju dan juga tidak menyokong pelantikan Yang Amat Berhormat Datuk Seri sebagai Perdana Menteri ke-10. Cuma dalam perihal jangkaan, high expectation oleh penyokong-penyokong dan juga seluruh rakyat Malaysia, apakah mampu dan terdaya Yang Amat Berhormat Datuk Seri memenuhi jangkaan tersebut? Ismail, saya dah beritahu bahawa kita akan usahakan sedaya upaya kita. Ada beberapa pertimbangan yang terkait dengan perkembangan global, masalah dalaman. Tapi saya punya keyakinan, kerana kita ada kekuatan. Kalau ada tekad politik yang jelas, jangan boros, jangan rasuah, jangan angkuh dan zalim. Kemudian bersama dengan pejabat awam yang dalam pengalaman saya hampir 2 bulan ini, nampak ada semangat baru di kalangan pejabat awam yang punyai keupayaan, kapasiti untuk bawa perubahan dan tentunya kalangan rakyat umumnya. Jadi kalau ada suatu kesedaran, gerakan rakyat bangkit membawa perubahan, perkara itu menjadi lebih ringan, insya-Allah. Ya, Datuk Seri, kalau kita melihat perjuangan Datuk Seri sebelum ini, mungkin Pakatan Harapan pernah memimpin, tetapi bukan Datuk Seri sebagai terajunya pada ketika itu. Namun begitu, kritiknya yang dibawakan adalah mengkritik dari luar sebagai pembangkang berbanding memegang teraju sebagai pemimpin negara. Ada keterbatasan yang tertentu. Apakah Datuk Seri merasakan hambatan sebegitu untuk hari ini? Tampuk Perdana Menteri itu mewakili seluruh rakyat. Sekali lagi tidak terbatas kepada politik dan parti yang berkuasa. Dan rakyat ada sebahagian besar yang tidak campur dalam urusan politik kepartian. Jadi bila saya bicara sebagai Perdana Menteri, tentu saya harus prihatin, peka tentang kenyataan ini. Berbeza dari seorang tokoh pembangkang yang akan menyuarakan satu sudut tentangan terhadap apa yang kami anggap kebobrokan sistem yang ternyata benar, terutama setelah saya meneliti laporan dan fail tentang keterlanjuran yang berlaku.
Jadi saya fikir tentu ada perbezaan ya. Karena sekarang kita hanya bukan saja berbicara, tapi kita harus melaksanakan. Kalau dulu kita hanya boleh berbicara. Ya. Datuk Seri pernah menyatakan pada suatu kenyataan, kita tidak boleh membiarkan amalan memunggah hasil kekayaan negara terus berlangsung dan juga dilakukan. Cuma persoalan dalam isu korupsi dan juga integriti ini yang ditangkap ataupun yang ditangani adalah digambarkan ikan-ikan bilis sahaja. Tetapi jurung-jurung masih berenang kekenyangan. Terdayakah ataupun mampukah Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk menghadapi tentangan dan juga tekanan yang maha dahsyat daripada pihak berkepentingan? Dalam pengalaman negara kita, bukan saja ikan bilis, ada juga jerung yang telah ditangkap dan dipenjarakan. Ya. Jadi kita tidak harus menganggap bahawa arahan kita ini menjurus kepada mereka di bawah. Malah dalam perbincangan saya dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, saya berikan kelonggaran kepada mereka dan wewenang sepenuhnya untuk bertindak. Tentunya bermula di atas. Sebab itu kita dalam kerajaan perpaduan ini lebih keras dan tegas di peringkat atas. Dan orang yang mengandaikan kononnya mereka itu bersih, sekarang akan sedikit sebanyak akan terbongkar. Ya. Saya dah sebut beberapa kes, termasuk soal perbelanjaan ketika PKP dan darurat, dan tentunya saya tidak mahu ulas setiap kali ada serangan semua ni mereka bersih, tapi akan lihat, dan kerana saya beritahu kepada pihak penguatkuasaan harus tegas, tidak kira, dan rakan-rakan saya dan jemaah menteri sudah benar. Tiap minggu saya pesan, saya tidak dapat pertahankan andai kata ada kesilapan ataupun bukti tentang amalan memunggah kekayaan negara. Ya. Ini bukan soal pengucapan. Semua bercakap bersih. Tetapi bila dilihat, sekarang terbongkar. Dalam 1-2 hari ini sudah lihat umpamanya. Dan saya percaya banyak lagi. Yang kalau diizinkan saya sentuh sedikit. Yang agak memualkan dan saya ialah kerana kita ada pengalaman yang orang besar pun sudah ditangkap. Tapi apakah ini pengajaran? Belum ada pengajaran. Kalau lihat umpamanya file-file tebatan banjir, sebut soal menara telekom, sebut soal jana wibawa, setiap kes itu ada sahaja percobaan ataupun pemunggahan kekayaan untuk tokoh-tokoh besar. Jadi saya dalam kesempatan yang ada, insya-Allah saya akan pastikan ada tindakan supaya jadi pengajaran kepada yang lalu dan yang sekarang. Malah kan ada yang lalu yang besar-besar, yang keuntungannya berbilion-bilion ringgit. Bicara dengan soal tata kelola, good governance, tolong nasihat orang lain. Jadi saya kata harus ada peringatan kepada mereka. Dengan pendekatan yang sebegini, Datuk Seri, di peringkat ini saya kira saya dan Ismail masih lagi cuba meneroka garis-garis besar perjuangan kepimpinan Datuk Seri. Kalau kita mendengar kritik daripada pembangkang mengatakan pendekatan yang Datuk Seri jelaskan itu tadi adalah merupakan satu manifestasi politik dendam. Bagaimana kita, Datuk Seri, menjelaskan ini antara integriti, taklif Rabbani dengan politik dendam? Dia ialah tentu kalau orang yang takut di siasat kerana rasuah, sebaik saja kita sentuh, dia kata dendam. Saya tidak campur. Boleh tanya SPRM. Saya tidak campur. Saya bagi arahan yang jelas. Saya tidak mahu ada sikap menutup kes atau memilih dalam soal siasatan. Tetapi seperti mana kita lihat umpamanya, yang berlaku ialah beberapa langkah untuk terus menyiasat. Jadi terus ada tuduhan seolah-olah ini dendam. Kalau kita tidak buat apa-apa, dia kata ini bukan good governance. Mengapa mau menutup kes rasuah yang besar? Bila kita ambil tindakan, dia kata ini politik untuk menekan betul pihak. Soalnya begini, pihak kanan, kiri, yang kerajaan ataupun pembangkang, kalau ada bukti yang jelas, kalau ada keterangan dan fakta, ambil tindakan. Jangan peduli tentang tomahan. Kerana orang politik itu akan berselindung
di sebalik kata-kata dan di sebalik puak-puak mereka. Sama ada dia guna agama Islam ataupun Melayu ataupun ialah masalah yang dikatakan pembangkang dan kerajaan. Boleh semak dengan semua janji penguatkuasaan. Ya. Tadi saya panjang bicara dengan tokoh-tokoh, ketua-ketua polis negara, timbalannya, semua mesej yang saya sama. Ya, dalam soal hukum, menegakkan negara hukum, membantah rasuah. Karena negara ini rusak. Tidak ada upaya bangkit semula. Sekiranya kita biarkan rasuah besar. Ada projek ini 1 bilion, ini 500 juta. Kalau kita kumpul puluh-puluh bilion ini untuk rakyat, untuk pekerja, untuk nelayan, untuk penjajah dan peniaga kecil yang rumahnya separuh robek. Jadi apa makna bagi seorang tokoh politik atau Perdana Menteri membiarkan ini, puluhan bilion ini dipunggah oleh beberapa kalangan tertentu, kekayaan disimpan di London, di Vancouver, di New York, di Australia, dan kemudian hidup rakyat yang keparat ini. Saya tidak peduli, saya tahu ada masalahnya. Ini nampak bunyi saya tegas sikit. Saya tahu. Ya, golongannya merancang, cuba mengecam dan cuba menidakkan langkah London dan sebagainya kerana mereka bimbang. Seolah-olah kita akan menekan mereka. Kalau dia tidak kerasuah, dia tidak zalim, dia tidak memeras rakyat, dia tidak harus bimbang. Tidak peduli dia kedudukan mana. Kerana saya tidak mahu zalim. Saya tahu apa arti kezaliman. Saya pernah lalui proses itu. Saya tidak mahu zalim. Ya. Dan saya tidak akan dianggap berjaya kalau saya gunakan kuasa untuk menekan musuh tanpa fakta dan data dan bukti yang nyata. Ya. Datuk Seri menyebut berkenaan kezaliman tersebut. Kita seringkali berbahas berkenaan sistem, khususnya sistem pengasingan kuasa, legislatif, eksekutif dan juga judisiari. Campur tangan antara mungkin ketiga-tiga ini akan menyebabkan berlakunya keberobokan dari segi nilai dan juga sistem itu sendiri. Jaminan untuk kita melihat pengasingan itu berlaku dan untuk tidak ada campur tangan di antara ketiga-tiga elemen pengasingan kuasa itu supaya telus jelas kepada rakyat sememangnya mereka menjalankan tugas mengikut kapasiti masing-masing. Ya, sekarang ini kita lihat umpamanya Badan Kehakiman yang dulunya tanpa diragui, tidak mungkin disangkal, memang dianggap kompromi di bawah penguasaan eksekutif. Lihat saja pandangan Majlis Peguam dalam negara, Majlis Peguam International, International Commission of Juries atau ICJ, itu semuanya menganggap ada kepincangan dan kelemahan dalam Badan Kehakiman. Tapi kita lihat dalam beberapa tahun kebelakangan ini ada perubahan. Ada perubahan. Dan dalam pelantikan Badan Kehakiman umpamanya, saya belum pernah campur satu pelantikan pun sekali. Banyak yang dibangkitkan. Saya ikut proses GAC, kemudian Ketua Hakim Negara mengemukakan dan saya terima. Sekarang saya rasa tidak harus Perdana Menteri itu mencalonkan hakim yang senang dengan dia. Walaupun ada satu dua yang saya rasa patut teliti semula, tapi saya fikir lebih baiklah saya beri signal yang jelas. Beri ruang kepada Ketua Hakim Negara dan pasukan Badan Kehakiman menjalankan tugas mereka dengan bebas, secara profesional, berlandaskan fakta dan hukum, bukan nafsu dan kemarahan atau puak. Jadi begitu juga tentang Jemaah Menteri. Apakah nasihat saya pertama kepada mesyuarat Jemaah Menteri? Dengar dengan baik, penjawat awam itu adalah dalam keluarga besar, dalam mengatur dan mengurus negara, banyak berpengalaman. Kalaupun dituduh biadab penguatkuasaan atau penjawat awam itu segelintir kecil itu rasuah dan salah, jangan dihukum semuanya. Seperti mana orang politik. Ada orang berandaian politik itu permainan kotor, permainan orang-orang jahat dan korup. Saya tidak senang kerana segelintir yang salah jangan bicara secara umum. Sama juga penjawat awam. Jadi nasihat saya, dengar, belajar daripada mereka dan beri nasihat atau pandangan dan pedoman setelah kita menguasai dan menghadam.
Datuk Seri, kita bercakap soal perlunya suatu citra baru, naratif negara bangsa baru. Datuk Seri menyatakan tadi bahawa ada isyaratnya semangat rakyat itu juga baru dengan tekad yang ada ini. Adakah dalam tempoh sebulan lebih ini masih terlalu awal untuk kita mengkonsepsikan naratif baru negara ini? Apakah masih terlalu awal ataupun kita sebenarnya sudah agak jelas model madani mungkin? Syed ni kita baru jadi orang kata ini belum buat, baru bertapak. Baru susun Jemaah Menteri, Timbalan Menteri, tadi baru angkat sumpah setiausaha politik, kemudian bersama Ketua Setiausaha Negara itu menyusun jentera pejabat awam yang lebih berkesan. Jadi dia mengambil masa tentunya. Tetapi pandangan saya tentang madani itu jelas, ya. Memperkasa ekonomi, ya. Dan memperkasa budaya. Pemerkasaan budaya itu penting, dan terutama negara kita yang berbilangan kaum dan berbilang agama. Okay. Jadi saya rasa harus ini ditekankan. Dia tidak korbankan prinsip bahasa Melayu atau Islam, kedaulatan raja-raja Melayu dan hak keistimewaan Melayu. Tetapi harus diberikan naratif baru supaya rakyat di negara ini, semua kaum, Cina, India, orang asli dan Dayak dan Kadazan, Dusun, Murut, Bedayu, semua ini merasakan mereka ini sebahagian. Sebahagian daripada rakyat dan mau dianggap sebagai rakyat yang bebas dan diiktiraf oleh semua. Jadi ini suatu hal yang harus kita ketengahkan, kerana setelah 60 tahun lebih merdeka, tidak boleh kita meminggirkan mana-mana kalangan atau menyisihkan mereka. Datuk Seri, ya, kita sedia maklum usul undi percaya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perpaduan. Kita bercerita tentang Kerajaan Perpaduan ini. Ya, disambut baik. Tetapi persoalannya apabila MOU persefahaman dijalankan juga dilaksanakan, ada setengah pihak mengatakan bahawasanya ini seolah-olah menggambarkan ilustrasi Kerajaan Perpaduan itu tidak stabil dan tidak kukuh. Malah ada yang menuduh Yang Amat Berhormat Datuk Seri menjalankan pemerintahan berbentuk diktator. Jadi apa mungkin respon berkenaan tuduhan tersebut, Datuk Seri? Dia kena fahamlah istilah ni. Kadang orang politik ini, kedangkalan tu nyata. Umpamanya, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, maka habis Islam dan sekular akan bertapak. LGBT disahkan, orang komunis bertapak. Ini igawan siang hari. Tentunya tidak berlaku. Dan insya-Allah di bawah kuasa pentadbiran saya, perkara ini tidak mungkin berlaku. Ya. Keduanya soal undi percaya. Dia kata, mengapa saya usulkan kalau saya yakin dengan jumlah? Ini dicabar oleh pihak pembangkang. Dia kata, Anwar tidak ada dukungan. Buktikan. Dalam sistem demokrasi, cara yang terbaik membuktikan kekuatan adalah undi percaya atau undi tidak percaya. Undi tidak percaya tidak diusulkan. Jadi maka saya kemukakan undi percaya. Alhamdulillah kita dapat dukungan yang kuat, malah tidak ada pengundian sekalipun. Tak apa. Tetapi soal mengatakan yang diktator itu di mana? Apakah saya melanggar hukum? Kandungan di dalam MOU itu mungkin? MOU itu belum. MOU itu diadakan dalam keadaan kerajaan itu majoritinya itu terlalu kecil. Sekarang ini ada yang nampak menyuarakan pandangan mereka mengapa belum ada peruntukan. Perbincangan pun belum. Dan kenyataan pun di kalangan pembangkang ini berbeda. Ada seorang kata, kita tidak terima apa-apa peruntukan kerajaan kerana ini menunjukkan kita akan sokong kerajaan. Satu lagi pula, marah kerajaan kerana tidak memberikan peruntukan. Bincanglah dulu. Tulis surat. Saya tugaskan menteri-menteri untuk bincang. Tidak sepertinya memorandum persefahaman. Ini sebenarnya CSA. Itu apa-apa bentuk bincang. Dan kalau perlu, kita lakukan. Kerana bagi saya, peruntukan bukan untuk menjaga ahli parlimen, untuk menjaga rakyat itu tidak ada salahnya. Sementara kita telah mula menyentuh berkait tentang politik ni, Datuk Seri, meskipun saya kira majoritinya inginkan kestabilan dan tunggulah sampai habis penggal, tetapi kita tidak boleh mengelakkan pemain-pemain politik ini cuba mencuit di sana sini dan bercakap soal, Datuk Seri sendiri menyebut langkah London, dan kita lihat permainan-permainan
poket di Sabah misalnya, sehingga ada yang mengatakan bahawa, bahkan Lim Kit Siang menyatakan bahawa reform perlu disegerakan, kalau tidak nanti akan tergencat lagi penggal kepimpinan yang ada ini. Komen Datuk Seri dalam hal ini, masih untuk kita berehat terlebih dahulu dan kita akan kembali dengan persoalan ini sejurus selepas berjeda. Ya, buat julung-julung kalinya selepas mungkin hampir 30 tahun kami membawa semula Mak Berhad Datuk Seri Anwar Ibrahim ke pentas ini di Angkasa Puri dengan kapasiti sebagai, itu menariknya Datuk Seri, PMX, itu mahal itu. PMX itu sangat mahal jenamanya. Saya bangkitkan tadi satu soalan kepada Datuk Seri ya. Apabila kita mula bercakap soal politik, ada saja pihak yang, dan kita tahu behavior, perilaku pemain-pemain politik ini akan sentiasa menguji keseimbangan yang ada. Dan kita lihat Datuk Seri sendiri menyebut langkah London. Kita lihat apa yang berlaku sehari dua ni di Sabah, dan saya kira episod ini mungkin tidak akan terhenti kerana itulah congaknya, itulah permainannya, sehingga dia mengatakan bahawa apakah akan stabil gabungan yang ada ini, termasuk Lim Kit Siang juga menasihatkan agar disegerakan reform supaya tidak berlaku gangguan di pertengahan penggal. Datuk Seri, pertamanya yang digusarkan, dirisaukan tu apa dia? Jeritan 3-4 orang yang rasa kecewa, yang belum mendapat terima kenyataan di Parlimen yang mengundi mendukung keadaan perpaduan itu 148. 2/3 yang pernah berlaku sepanjang puluhan tahun yang lalu. Itu kenyataannya. Maka kalau mereka harap untuk membeli beberapa orang dengan dana yang besar, itu tidak akan merubah apa-apa. Ya. Kalau dibandingkan keadaan dulu, itu majoritinya 3, 4, 2. Jadi itu yang menyebabkan kita stabil. Jadi bagi saya, dia tidak melarang orang berusaha ya, dan atau bermimpi ya, seperti yang disebut pada saya dulu PM tepi ya. Itu tak ada salah. Orang nak bercita-cita besar. Tetapi biarlah terjak kepada kenyataan. Ya. Itu yang pertama ya, kerana kekuatan kita terutama PH, BN, GPS dan GRS ya, masuk warisan dan yang lain-lain kecil, itu terlalu besar ya, untuk dirongkai ya. Dan mesti ada alasan. Alasan apa? Kita buat sebaik mungkin. Saya hentikan segala kerusakan sistem dulu, rasuah, tender mesti, projek mesti ditender, jangan ambil komisen, itu yang sebaik mungkin saya lakukan. Ya. Dan saya tidak kompromi sama sekali. Ya. Dan rakan-rakan saya dalam Jemaah Menteri, baik dari PH atau BN atau GPS, itu dukungan mereka itu jelas. Seperti yang dilihat daripada peranan TPM Zahid dan TPM Fadilah. Seperanan mereka itu mendukung sepenuh semangat ini. Dan mereka terima. Ya. Jadi itu yang pertama. Kalau dibangkitkan soal Sabah, memang ada dengar suatu percobaan, 2 percobaan itu memikirkan kerana itu pun kerana majoritinya kecil. Jadi itu pun tidak memungkinkan kerana pandangan PH setelah bincang, dia bergerak dan lebih berminat untuk pertahankan kestabilan. Jadi oleh demikian, keadaan saya ingat dapat dileraikan dengan baik. Dan saya juga memberi dalam hubungan perbincangan saya dengan Ketua Menteri Haji Ji dan Bu Mokhtar dari UMNO dan saudara Syafi'i daripada Warisan, saya kata jalan terbaik adalah berbincang menurunding. Dalam keadaan politik yang kurang stabil itu, berbincang dengan baik dan cari suatu penyelesaian yang baik. Tetapi ini tidak boleh digambarkan keadaan di persekutuan. Kerana dia tidak sedikit pun merubah. Setakat ini ya, kita doa mudah-mudahan Allah Taala merestui usaha kita. Tetapi setakat ini tidak ada sedikit pun bayangan, melainkan yang disuarakan oleh pembangkang. Ya. Dalam kes yang dulu yang berlaku sama menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin atau pertamanya menjatuhkan PH dan Tun Mahathir, itu percobaan dari dalam, pengkhianatan dari dalam. Ya. Jadi pengkhianat ini, nasib baiklah mereka hampir semua tokoh-tokoh besar mereka kecundang. Dan kalaupun yang kekal, itu pun kecundang dari segi usaha mereka untuk mendapat tempat memimpin negara ini. Jadi, tetapi apa alasan untuk menolak
Alasannya kalau kita robah sistem, tolak perlembagaan, ya, atau bertentangan dengan semangat perlembagaan. Ini kita buat lakukan. Tentunya tidak sempurna. Ya. Ada menteri-menteri baru, ada beberapa kenyataan yang mungkin menimbulkan sedikit kerisauan. Tapi segi dasar, perjumpaan kita lakukan sedaya upaya. Dan saya nak jelaskan di sini biar rakyat Malaysia sama ada setuju atau tidak dengan saya, ataupun senang atau tidak. Percayalah, saya tidak sanggup menjadi Perdana Menteri dan memimpin negara ini kalau saya izinkan pemunggahan kekayaan, curi sana curi sini seperti yang berlaku dulu. Jadi jangan lihat pada slogan, lihat pada amal. Kalau ada bukti mana-mana kecurian dilakukan oleh saya untuk anak menantu saya atau keluarga saya atau kawan-kawan saya, itu tindakan boleh diambil. Ya. Kesempatan keemasan Datuk Seri 2/3 ini memungkinkan reform dilakukan. Ya. Ya, itu yang sebab saya katakan reform yang pertama apa? Hentikan, maknanya tata kelola yang baik. Sebab itu yang saya popularkan apa? Nasihat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an kepada Gubernur Mesir Malik Ashtar. Ya. Yang menyentuh soal, tentunya soal akidah, akhlak, tata negara, tata kelola, menolak rasuah, menolak keangkuhan, jangan zalim kepada rakyat. Hal-hal yang itu. Bagi saya ini yang terpenting dalam urusan negara. Kemudian kita mengatur ekonomi. Sekarang kita pusat hampir setiap hari, bukan hampir, setiap hari kerja, termasuk hari cuti itu. Kita kumpulkan tenaga untuk memikirkan bagaimana belanjawan boleh terus dipacu, membantu memacu pertumbuhan ekonomi. Dan kita alhamdulillah dukungan, ya, pelabur, wakil pelabur besar dari China, dari Qatar semalam, dari Thailand, itu sudah datang dan masih ramai. Dan insya-Allah saya berkunjung ke Jakarta untuk bersama dengan Presiden Jokowi. Itu beberapa usaha positif dari rakan-rakan, termasuk pedagang dan usaha Indonesia untuk bersama. Dan saya nak mau tumpu hal ini. Sebab tu hal politik itu saya jarang singgung. Tapi naratif RTM ni saya bagi peluang lah. Datuk Seri, bergerak ke hadapan, kita menyentuh berkenaan isu ekonomi tempatan dan juga kos sara hidup ini. Ya, inflasi dalam sekitar 3 sehingga 4%. Namun inflasi makanan, hotel, makanan, minuman dan sebagainya sehingga 7.3% dan juga lebih. Ini menimbulkan kerisauan kerana harga minyak masak, ayam, telur memberikan kesan dan juga dampak yang cukup signifikan kepada rakyat juga masyarakat di peringkat bawahan. Cuma isunya sekarang ini apabila kita bercerita tentang penguatkuasaan, intervensi kerajaan dan sebagainya, ia hanya mungkin digambarkan bersifat sementara. Tetapi untuk jangka masa panjang menyelesaikan, menangani masalah ini, apa sebenarnya penyelesaian yang konkret dicadangkan? Ya. Dia soal keselamatan atau food security ini satu perkara yang kita anggap utama, kos sara hidup, ya. Kita kena leraikan penguasaan kartel, ya, yang mengongkong selama puluhan tahun. Yang satu pimpinan silih berganti tapi tak berani kerana mereka terlalu kuat dan kukuh. Jadi saya sebut di sini kerana kalau kenyataannya memang kos meningkat, saya faham. Ya. Tetapi kadang-kadang meningkat lebih daripada yang sepatutnya. Dan dalam keadaan meningkat itu, orang-orang yang menjadi lintah darat, yang terus menghirup dari rakyat, petani, nelayan itu berleluasa. Sebab itu saya arahkan umpamanya. Kita ada agensi farmer. Saya bagi arahan kelas farmer. Kembali kepada tugas asal mereka. Ya. Kalau ada permasalahan pemasaran, itu dia beli daripada nelayan langsung atau petani, kemudian bawa ke kota dalam bentuk pasar tani dan lain-lain. Ini penyelesaian jangka pendek dan sederhana. Yang lain itu tengok berbeza dengan pendekatan dulu. Kementerian Pertanian, Kementerian Komoditi dan jawatankuasa khas di bawah TPM Fadilah. Itu tumpunya itu food security dalam masa untuk long term. Dan kita bincang umpamanya pelaburan besar yang dicadangkan dari Qatar termasuk soal pertanian ini tentunya jangka panjang. Tapi saya prihatin kerana rakyat ini tak sempat tunggu. Jadi kena cari jalan dan kaedah untuk mengurangkan tekanan itu. Ya, termasuklah subsidi. Sebab itu kerajaan terdahulu telah cadangkan
kertas semua siap untuk naikkan tarif elektrik. Itu mereka tak sibuk. Maknanya kalaulah hari itu jadi pimpinan daripada kerajaan pembangkang sekarang, tarif naik. Semua siap. Tapi saya masuk, boleh lihat paper, saya tak mungkin. Kos hidup naik, gaji tidak meningkat. Mana nak naik tarif elektrik? Tapi memang betul ada alasannya. Kerana subsidi kerajaan untuk tarif elektrik itu mencecah 30 bilion ringgit satu tahun. Jadi, tapi apa keputusan kita? Jangan naikkan untuk rakyat. Naikkan hanya bagi korporat besar dan multinational corporations. Kita boleh kurangkan sedikit tekanan subsidi, tetapi masih menanggung. Maknanya belanjawan ini mesti jaga supaya tiap sen yang kita belanjakan itu betul-betul yang perlu. Saya ketegur kadang-kadang ada orang anggap ini petty dan kecil. Sebab tu saya tidak ambil gaji sebab saya fikir Pak Min, saya rasa macam bersalah kalau ambil dalam keadaan orang terlalu susah. Orang dia remehkan ini ialah dia kaya, dia macam dia pandangan begitu, singgungan begitu tetap ada. Saya kadang-kadang bila berjalan di Seri Perdana, bila ada majlis rasmi dan juga di pejabat Perdana Menteri, itu lampu dan sebagainya gemerlapan. Jadi saya kata kena kurang. Kena tutup, kita tak perlu kerana belanjanya nanti mencecah ratuskan ribu satu bulan. Jadi kena kepotong. Kalau tiap penjawat awam, tiap pimpinan itu mengambil sikap yang sedemikian, kita boleh jimatkan itu ratusan juta saya percaya. Dan kalau tiap tender, saya teliti semula seperti yang kalau dah lulus tak boleh buat apa-apa lah itu kita boleh jimatkan puluh bilion ringgit bagi masa sedikit. Ini baru dalam tempoh sebulan dua, dalam 2-3 bulan saya percaya sekarang dah mudah. Kita teliti. Yang ini boleh jimat 1 bilion, ini jimat setengah bilion. Ini bagi saya ini zaman edan ini kalau orang Jawa bilang. Gila kalau orang boleh begitu. Tapi jangan dengar ceramah mereka. Kalau ceramah mereka bersih semua. Ini dan yalah. Tapi lagu ultimate itu betul lah. Datuk Seri, ini adalah soal tindak balas jangka pendek. Pastinya expectation rakyat perlu dipenuhi. Kita faham keperluan politik itu. Tapi di waktu yang sama juga kita terjerat dengan middle income trap, produktiviti kita yang rendah, transfer teknologi, kebergantungan kepada buruh rendah. Kita juga harus memacu. Jadi keseimbangan ini apa kebijaksanaannya Datuk Seri boleh kongsikan untuk kita memacu lebih tinggi di waktu yang sama menangani keperluan yang segera dan mendadak ini? Tepat. Yang segera umpamanya kita ambil soal pekerja. Ladang, sektor peladangan terjejas kerana kurang pekerja. Restoran-restoran ada yang tutup kerana kurang pekerja. Sektor pembinaan, construction juga begitu. Jadi langkah saya kata kita kena longgarkan sedikit. Biar kegiatan ini berjalan. Di samping itu kita tahu ini bukan penyelesaian bagi ekonomi negara. Maknanya upscaling, TVET. Jadi TVET saya tengok puluhan agensi. Jadi saya minta satu jentera dan tumpu perhatian sepenuhnya supaya ada latihan kemahiran yang benar-benar berkesan. Dan ini kalau perlu saya bilang, saya telah sebut bahawa TPM pengusikan, dan kalau 1-2 bulan itu saya sendiri akan kerahkan. Seperti mana saya minta Menteri Dalam Negeri Saifuddin untuk terus menangani permasalahan pekerja. Ini langkah sementara kerana kalau tidak ladang terjejas produktiviti mereka. Jadi itu satu hal. Latihan sumber daya manusia seutuhnya melalui pelbagai program. Dan saya tegankan soal TVET, kerana TVET ini belanja kita bilion ringgit. Tetapi kesannya itu tidak kesampaian. Oleh demikian, untuk jangka sederhana, jangka panjang, hal-hal ini harus ditangani. Dan umpamanya permohonan mendapat kelulusan. Peringkat persekutuan, 15 jawatan, pergi ke negeri untuk exco luluskan, kemudian pejabat daerah dan majlis perbandaran. Bagaimana orang kena tunggu 1,5 tahun, 2 tahun untuk dapat kelulusan. Di Tamil Nadu, India, dibuat fast track 15 hari lulus. Kalau kita kata kita kalah dengan
India marah pula kita. Tapi dari segi kecekapan, kepesatan, kelulusan, kita tentu harus perbaiki. Jadi saya dah minta rakan-rakan jemaah menteri melihat perkara ini, dan selalu saya bagi tempoh seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Seperti MA 63. Saya bagi contoh. Menurut Sabah kita dah 60 tahun. Dah asyik bergaduh pasal itu. Dan sebahagian tuntutan tentulah kita kena teliti betul-betul. Tapi sebahagian bagi saya boleh diluluskan. Seperti mana JKR Sabah, JKR Sarawak. Apa salahnya dia luluskan projek nak buat klinik, nak buat sekolah kecil yang 20 juta, 30 juta. Kalau dia mampu, ni nak kena bawa ke Putrajaya. Jadi red tape itu menyebabkan peruntukan tak dapat diluluskan atau dilaksanakan. Jadi ini kita baiki. Maknanya bagi saya pimpinan harus ada keberanian dan tekad politik. Dan tumpu kerja. Dan bukan hanya soal berkeliaran untuk bicara soal politik semata-mata. Ya, Datuk Seri, menghubungkan dengan kos sara hidup itu, kita juga bercakap berkenaan equilibrium, berkenaan kos upah. Ya. 1,500 mungkin kenaikan kadar gaji minimum, tetapi ia tidak menggambarkan the living wages yang dinikmati oleh rakyat Malaysia. Malah kadar gaji sekarang ini pun menyebabkan masih ada yang terperangkap di bawah kadar kemiskinan bandar. Miskin bandar malah B40 menjadi B60. Isu tentang graduan juga tidak dibayar dengan gaji bermaruah. Jadi isu berkenaan tentang kadar upah, gaji dan juga ruang pekerjaan ini, apa penyelesaiannya, kerana kita seringkali membicarakan hal ini, Datuk Seri? Setuju. Hal ini dibangkitkan dah bertahun-tahun. Upah 1,500 kalau kita kerja minimum itu sangat rendah. Itu pun dibantah oleh syarikat-syarikat besar. Kadang-kadang saya singgung, saya kata, saya mintalah dia cuba hidup RM1,500 sebulan saja. Kalau dia boleh. Kadang-kadang sebab itu saya katakan macam contoh sebagai elektrik ini, kita bukanlah bebankan, bagi tekankan supaya dibayar oleh syarikat yang besar. Itu pun tidak mendadak meningkat kerana akan menjejaskan unjuran pendapatan mereka dan produktiviti mereka dan kos. Tetapi dalam hal upah ini memang tak setimpal. Kadang-kadang kita tengok syarikat untungnya itu jauh besar, tetapi upah bagi pekerja sendiri itu pun sangat rendah. Ini yang saya sebut, sambil membangun kita robohkan. Itu memang perasaannya sangat senang. Kita bangunkan gedung dan industri dan projek mega, kita robohkan nilai hidup manusiawi. Walaupun kita bercakap soal karamah insan ini. Jadi saya terima baik teguran itu, dan itu di antara landasan kita untuk perbaiki. Sebab itu saya katakan, apa lagi upaya mereka ini. Saya tadi ke gerai di Tanglin dekat dengan Bukit Aman betul tanah Kementerian Kesihatan. Jadi terus saya arah Dewan Bandaraya buat gerai yang baik. Kerana orang yang kelas bawahan makan itu teruk sangatlah bangunan dia. Jadi saya kata, saya tidak mahu Kuala Lumpur dikenali hanya dengan Twin Tower dan gedung-gedung pencakar langit, tetapi juga dengan cara kita melayani dan menyantuni peniaga kecil dan penjajah kecil dengan bangunan yang baik. Dan ini dilakukan. Ini ada kaitan dengan usaha mereka meningkatkan pendapatan mereka. Tempatnya bersih, sewanya rendah dan lebih indah. Ini yang mampu kita lakukan. Ismail, itu saya jamin insya-Allah kita akan cuba sedaya upaya. Datuk Seri, keseimbangan ekonomi ini juga melihat kepada struktur sosial, fabrik sosial yang ada, juga keseimbangan lokal dan juga antarabangsa. Dengan kepimpinan baru di bawah Pakatan Harapan Barisan Nasional ini, apa kedudukannya dasar-dasar afirmatif? Dasar-dasar berkait tentang Bumiputera misalnya. Dan juga kalau kita membawakan agenda-agenda seperti itu dalam pentas antarabangsa, ada kebimbangan misalnya berkait tentang CPTPP. Jadi ini satu elemen keseimbangan dan strategi ekonomi yang mungkin bersifat struktural dan jangka panjang. Ini yang akan kita bawakan untuk perhatian Yang Amat Berhormat selepas kita berjeda seketika.
bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10. Saya sebutkan tadi PMX. Itu mahal sekali. Bukan semua orang boleh pakai. Datuk Seri saya boleh pakai untuk tiket dan jenama itu. Masih berkait tentang tema ekonomi. Walaupun sebenarnya Datuk Seri ramai sekali yang menghujani kami dengan soalan-soalan. Mudah-mudahan ada kesempatannya di masa akan datang atau dalam platform yang lain. Saya bangkitkan tentang kesempatan keseimbangan ekonomi. Kita harus melihat soal tadi Ismail menimbulkan soal mereka yang miskin tegar, B40 yang perlu dibantu. Tetapi di waktu yang sama kita harus melihat juga dasar-dasar yang selama ini antara yang menjadi beban politik juga di dalam kempen-kempen, misalnya dasar afirmatif yang berkait tentang Bumi Putera dan diikat dengan kepentingan global pula. Daya saing kita, CPTPP misalnya, juga dikritik oleh banyak pihak walaupun ia sudah diratifikasikan beberapa hari sebelum nomination day. Jadi perdebatannya masih berlangsung. Jadi kita ada urgent needs untuk perkara-perkara yang expectation rakyat ini, tetapi menyusun semula ekonomi dengan keterbatasan yang ada itu. Kebijaksanaan, Datuk Seri. Ya, macam CPTPP itu diluluskan sebelum ini oleh kerajaan yang lalu. Dan dalam isu perjanjian antarabangsa, kita tidak boleh batalkan. Cuma kita cuba cerakin isu custom dan lain-lain, itu mengambil masa. Dan saya tangguhkan 1 bulan itu pun kerana saya mahu dibentangkan semula kepada Jemaah Menteri. Jadi ada kebimbangan bagaimana tentang dasar untuk membantu Bumi Putera. Saya tidak fikir itu harus dibangkitkan kerana komitmen kita itu jelas. Cuma pendekatan saya berbeza. Saya tidak masuk Bumi Putera untuk memperkayakan anak pinak, menantu, berpuluh-puluh kontrak, anak. Semua gunakan payung Bumi Putera. Dan wibawa. Itu sebagainya. Tapi balik kepada kaedah untuk mencuri. Tapi kalau betul nak tolong Bumi Putera, tentunya harus ada kontraktor. Misalnya ada Bumi Putera, ya, syarikat-syarikat, termasuk bahagian perkhidmatan atau bank, harus ada. Tetapi tidak pula untuk dengan sengaja untuk meremehkan dan menyisihkan yang lain. Tapi kalau jaga Bumi Putera, itu pendekatan saya jelaskan daripada dulu. Saya lebih merasakan perlu untuk pertahankan hak dan membela nasib Bumi Putera yang miskin. Ya. Pendidikan mereka supaya lebih bermutu. Jangan sekolah rakyat miskin sama ada di kota atau di desa, sekolahnya paling daif. Tapi kita bicara berdegar-degar soal Bumi Putera nasib Melayu dalam kempen. Ya. Kemudian bila datang soal projek, untung daripada kontrak untuk tokoh-tokoh politik ini ratusan juta. Bumi Putera RM200 pun tidak dapat. Jadi aku tanya saya, pendekatan saya lebih utamakan nasib rakyat miskin. Dan saya selalu mengulangi kenyataan bahawa rakyat miskin Melayu majoriti. Kelompok India memang tercorot. Orang asli atau orang di pedalaman Sabah Sarawak dan sebahagian kecil kelompok Cina di pinggir bandar. Itu kita harus tangani. Ya. Kita sebagai pemimpin dan kerajaan bertanggungjawab, terutama bagi kalangan yang paling tersisih dan terpinggir. Ya. Dan dia merentas kaum. Syed semalam bersebut tentang keseimbangan. Istilahnya kan enak. Tapi keseimbangan ni apa? Ini wasatiyah. Ini ummatan wasata. Ini tanggungjawab kita untuk melahirkan umat yang seimbang ni kerana apa? Kerana keadilannya, kerana jaga manusia dan persekitarannya, kerana menolak pembolotan kekayaan bagi golongan kecil. Ini yang menjaga keseimbangan. Ini jangan kita gunakan slogan keseimbangan, tapi kita bolot harta seorang-seorang. Macam saya sebut soal kek itu tu ya dulu. Itu cerita kek sama. Jadi kita harus percaya bahawa dalam usaha kita mencapai keseimbangan ini, maknanya dasar kita membantu golongan yang paling miskin. Dan jumlah terbesar miskin itu Melayu. Walaupun kita bicaralah sampai berbuih mulut-mulut tentang nasib orang Melayu, kemudian tentang dasar ekonomi baru, tetapi kenyataannya berbeza. Yang tanah yang disebut tanah reserve Melayu yang diterima oleh semua pihak, pertahankan dalam perlembagaan, itu hilang tanpa gantinya. Jadi hal-hal yang bagi saya lah, saya tak banyak bercakap soal kaum-kaum ni. Saya cakap soal jalankan tanggungjawab, bela nasib orang miskin.
Kerana pada siapa sekali mereka dapat berteduh. Ya. Dia tak ada pengaruh. Dia bukan jadi ahli parlimen. Dia bukan ahli Dewan Negara. Dia bukan jadi tokoh korporat. Dia bukan berlega di kalangan tokoh-tokoh. Jadi siapa yang boleh menjamin masa depan mereka dan nasib mereka. Sebab itu saya mula, apa keutamaan saya? Gerai dan gedung penjajah. Apa? Flat Seri Perlis. Yang dah 40 tahun dalam keadaan daif. Atau yang sudah Fahmi tahu di beberapa kawasan di lebah pantai. Yang dekat je 10 minit dari Angkasa Puri ini. Tengok keadaan dia. Jadi harus, saya fikir naratif yang berikutnya kita ambil foto-foto di sekitar Angkasa Puri ini. Persiaran dari situ mungkin. Datuk Seri, bila begitu Ismail dah bimbang bercakap pasal Angkasa Puri ini. Bila begitu, jadi kita berikan pencerahan. Jadi bila ada dasar, sama ada dia orang Melayu atau Cina atau India, dia faham. Ini tanggungjawab kita. Mana mungkin 10 minit, 5 minit daripada Angkasa Puri. Dan gedung begini, begitu orang hidup begitu. Apakah bukan tanggungjawab kita? Ini bagi saya lebih penting daripada bicara soal kaum atau ialah menimbulkan ketegangan satu sama lain. Ya. Kita tidak boleh pandang sebelah mata tentang isu-isu ini, Datuk Seri. Cuma apabila pernah dinyatakan berkenaan pelaburan yang menguntungkan semua dalam kategori peringkat ekonomi dan sebagainya, pelaburan swasta yang berkualiti, kita sedia maklum pelaburan langsung asing perlu dipertingkatkan, pelaburan swasta yang berkualiti dan juga menjana ekonomi perlu dipertingkatkan. Cuma persoalan sejauh mana pelaburan-pelaburan itu akan menguntungkan, kalau disebutkan tadi, bukan saja golongan yang sudah kaya semakin kaya, tetapi untuk menguntungkan juga golongan yang sedang membina mungkin taraf hidup dan juga meningkatkan kualiti hidup, kerana kita tidak mahu jurang kemiskinan itu akan terus berlaku dan juga pembangunan itu hanya akan berkisar di sekitar bandaraya semata-mata, Datuk Seri. Sebab itu kalau coba saya bagi pengenalan tentang belanjawan, saya nak pergi ke fakta. Berapa sebenarnya miskin? Apa dia jurang pendapatan kaya dan miskin? Apa faedah pada pelaburan datang bagi pekerjaan? Mengapa jurang itu? Hal-hal ini saya nak dedahkan. Saya tidak mahu anggap meremehkan keupayaan rakyat itu memahami. Biar mereka faham. Ya, ini kenyataan dia dan mana-mana kerajaan mulai sekarang dan selepas ini mesti mendedahkan kenyataan ini. Ya, dan memperlihatkan tiap kontrak, tiap projek, ya, tiap dasar yang diperkenalkan itu mesti menangani permasalahan pertama, rakyat majoriti yang di bawah. Kebetulan majoritinya Melayu, kesenjangan yang terus melebar, jurang di antara kaya miskin, ini kita harus. Tetapi pelaburan itu penting. Kita kan harus faham, ekonomi Malaysia ini negara dagang, trading nation, dan kita berkembang pada tahun 80-an, 90-an terutamanya, kerana pelaburan asing. Pelaburan asing tidak semuanya itu saya anggap sebagai mantap dan mampan dari segi itu sustainable, tetapi umumnya dia beri peluang pekerjaan, pendapatan meningkat dan memberi ruang pendapatan kepada negara, dan kemudian negara harus memilih keutamaan dia. Pendapatan besar bagi negara untuk apa? Nak bina projek mega dan gedung atau nak jaga masalah rakyat, terutama bidang pendidikan, kesihatan dan infrastruktur asas. Jadi bagi saya tumpuan kita ialah menarik pelabur. Ini sangat penting bagi kita. Kelulusan mesti cepat, dasar mesti jelas dan mesti pro peniaga dalam arti kata itu, tetapi menjaga, mengawal supaya dasar modal kapitalisme itu jangan hanya memihak kepada kelompok mereka. Saya dalam berdialog umpamanya dengan tokoh-tokoh perniagaan dan macam badan-badan korporat ni, saya ingatkan juga kita akan bantu tugas kerajaan menjana pertumbuhan, membawa pelaburan. Tapi janganlah dia fikir tanggungjawab kita itu hanya kepada mereka dan yang majoriti di bawah dia, termasuk pekerja dia sendiri pun tak dihargai. Okay. Datuk Seri, dalam minit-minit yang berbaki ini, saya ingin mencuplik usikan tentang Angkasa Puri kepada Ismail seketika tadi, kerana saya juga mengemukakan persoalan yang sama kepada Yang Berhormat Fahmi sementara ini portfolionya.
kerana saya dapat menghayati tekanan Datuk Seri lama sebagai oposisi dan tidak mendapat ruang media. Dan saya kira antara usaha untuk membina naratif ini agar ia benar sihat adalah untuk kita membina suatu pentas yang benar-benar bermujadalah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ini tidak berlaku. Hatta ini adalah merupakan sebuah saluran yang beroperasi atas dana awam. Dan kita perlukan keterbukaan. Tetapi di sisi yang lain juga kita tahu keterbukaan ini ada cabarannya, ada risikonya. Tetapi di sinilah peluangnya untuk kita membuka naratif agar kepelbagaian dan RTM, bahkan media juga bermain peranan sebagai the fourth estate. Apakah itu boleh saya dapat jaminannya daripada PMX? Saya setuju media ini peranan dia tidak boleh diremehkan. Walaupun ada sekarang ini trend social media, media sosial yang berkesan. Tetapi media itu bukan saja saluran untuk kerajaan atau pemimpin sampaikan. Tetapi juga mesti dengar pengolahan dari bawah, kegelisahan mereka dan kritikan mereka, kerana harus membantu. Saya tidak ada masalah itu. Bahkan kalau di parlimen orang yang menyanggah mendengar, saya mendengar. Cuma kalau dia menjadi racun di bibir dan menjadi tempat itu mengemburkan soal maki hamun, guna nama Islam dan dakwah, tapi sudah sebutnya bil hikmah. Tetapi kadang-kadang dia bil maki wal hamun. Jadi kena jaga juga perbezaan dia. Jadi kita harus ini juga didik rakyat. Kita nilai orang dari segi makian dia ataupun prinsip yang disampaikan, akhlak dan norma-norma dan nilai yang baik. Yang saya sebut tadi singgung tentang Angkasa Puri dan kemiskinan di sekitar lebah pantai ini, Kerinci, itu untuk sekadar membantu, memberi pencerahan supaya kita jangan hidup dalam di angkasa, mesti jejak ke di bumi nyata. Jadi itu membantu, dan saya percaya orang di rakan-rakan di media, walaupun kadang-kadang saya singgung agak keras juga, saya ramai yang mewakili hasrat sedemikian. Kadang orang media ni atau wartawan itu dia minat tentang sastra dan seni. Jadi dia mesti luahan hati nurani itu. Dan ini membantu. Sebab itu saya selain pada ekonomi, digital, teknologi, AI, ini soal sastra dan budaya itu penting dalam kehidupan kita dan kehidupan bernegara. Datuk Seri, saya suka untuk mengambil kembali, telah disebutkan di dalam Al-Quran, berlaku di kerosakan di darat dan juga di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Perkara ini kita berbicara tentang menangani krisis bencana. Dua perkara iaitu banjir dan juga COVID-19. Kita sudah banyak belajar, malah isu berkenaan banjir itu juga persoalan yang diterbitkan adalah bertahun-tahun kita menghadapi isu banjir. Kenapa masih lagi perkara dan kesilapan sama berulang? Juga berkenaan isu COVID-19. Apakah kita akan mengulangi kesilapan yang sama sekiranya tiada awareness, kepekaan untuk memastikan langkah-langkah reaktif dapat dilaksanakan? Apa mungkin respon Datuk Seri? Tepat. Banjir umpamanya masalah besar, beban kepada rakyat, susah mereka. Umumnya rakyat miskin, ya. Tetapi kita lihat umpamanya dalam program pertebatan banjir masih lagi orang nak hirup daripada kesusahan ni. Ini saya bingung betul. Dan memang betul saya bicara dengan pegawai, saya marah. Saya kata runding semula, pastikan kos lebih rendah. Batal orang yang buat kerusakan, fasad dalam Al-Quran itu. Ya. Kadang-kadang dia baca tapi dia dukung orang yang lakukan fasad di dunia. Kaut. Jadi ini terbukti, dan kalau dicabar saya ada buktinya. Saya tidak bicara kosong. Begitu juga tentang COVID-19, cara kita pembelian dan sebagainya. Semua itu lebih telus sekarang di bawah Menteri Dr. Zaliha, dan orang-orang mengandaikan kita paling ringan. Tidak. Tapi kita tidak mau diskriminatif. Mengapa kita nak pilih tekan negara ini, dukung negara ini? Tak. Kita bagi satu yang telus. Semua yang masuk dikawal rapi, dan kalau ada petanda dan kesan yang kesihatan, maka kita tidak akan izinkan. Walaupun negara itu punca COVID-19 berlaku. Ya, punca itu kalau baca media barat, saya tidak mau campur dalam hal ini. Saya ikut sains ini. Ini sains. Dia ikut mesti data dan angka. Dan saya tidak mau terpukau dengan propaganda
asing atau barat, ya. Okey. Kita harus baik dengan semua negara, dan kalau ada pembawa wabak itu dari Amerika, kita sekat, dari negara China kita sekat, kerana pelancongan dan ekonomi tidak boleh mengatasi seperti disebut kesihatan dan kesedaran hidup rakyat Malaysia. Datuk Seri 50 tahun dahulu kita bercakap soal generasi pewaris. Datuk Seri adalah merupakan pimpinan belia yang disegani. Tetapi hasil daripada PRU15 ni katakan generasi muda tidak memihak kepada kerajaan yang ada ini. Bahkan digambarkan bahawa itu akan melempah nanti dalam keputusan PRN yang akan berlangsung. Mesej Datuk Seri kepada generasi muda yang mendengar sesi kita pada malam ini. Generasi muda itu anak-anak kita. Kalau dia tak dengar, ada kelemahan kita tak sampaikan dengan baik. Ini katakan umpamanya kerana terpukau soal kaum dan agama, itu sebahagiannya. Ya. Ada juga terpukau dengan wang ringgit. Kita pun tahu, ya. Jadi jangan kita, saya rasa, rusing. Ini satu trend episod sementara. Kerana pengeranan wang itu semua tahu. Naik motor RM150. Ya. Jadi apakah ini kesilapan mereka? Ini maknanya ajaran daripada bapa ini. Ya. Pakaian bagaimanapun, tetapi membawa suatu amalan yang bercanggah dengan nilai yang patut kita terapkan di kalangan anak muda. Jadi bagi saya, kepada anak-anak kita, dengan rahmah, dengan kasih sayang dan menyampaikan pandangan. Dan saya yakin insya-Allah. Dan ramai saya tengok dalam beberapa perjumpaan, bukan saja hari Jumaat di masjid, tapi di tempat lain, saya lihat anak-anak muda ini dia dahagakan fakta, dahagakan perubahan dan mahu nasib mereka terbela. Jadi dia maklumat tak sampai, maka kita baiki media sosial kita, penyampaian RTM dan TV3 dan Al-Hijrah dan lain-lain supaya sampaikan fakta. Dan saya yakin insya-Allah anak-anak muda kita, kita tahu anak-anak kita kerasnya kadang-kadang dan terpengaruh dengan tren, dan ini akan berubah kalau mereka dapat menghadam kenyataan sebenarnya. Ya, bercakap tentang berita palsu atau berita tidak benar itu, bertubi-tubi tuduhan dilemparkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri sehingga tindakan saman diambil. Persoalannya, mengapa perlu dilayani sebagai seorang Perdana Menteri tindakan ataupun tuduhan-tuduhan seperti itu untuk dijadikan sebagai satu tindakan saman, Datuk Seri? Ribuan tuduhan dibuat, fitnah lemparkan, dan puluhan tahun ini saya dah terima. Ya. Tetapi kalau saya agak terlanjur dan melebihi, ini melibatkan soal kewibawaan, credibility saya sebagai pemimpin, maka harus diajar bahawa kebebasan ini bukan kebebasan untuk fitnah. Apatah lagi kalau kita pakaikan payung agama. Kemudian kita fitnah, kita buat khazaf. Ya. Jadi saya minta tutup guru mereka, ustaz mereka, ajar juga mereka sebelum ajar orang lain. Datuk Seri, kita belum menyentuh, itu sebab itu digambarkan cukup atau tidak 1 jam ini. Dasar luar kita belum sentuh. Tetapi sebelum kita pergi ke dasar luar itu, dalam minit-minit yang berbaki ini, Datuk Seri punya image, membawa image Islam yang global. Dan itu adalah satu kekuatan. Dan kita tahu Perdana Menteri ini akan ada percikannya kepada dasar luar. Dan saya kira itu adalah sesuatu yang harus kita leverage. Di sisi yang lain, Datuk Seri dilabelkan sebagai liberal. Tetapi menariknya di dalam ucapan tahun baru memetik Malik Al-Ashtar, pelantikan Gubernur Mesir itu di dalam masjid, saya lihat mesej itu resonate dalam kalangan ilmuwan. Ramai yang meraihkannya. Tetapi di waktu yang sama, sesi kita malam ini juga, kami menerima banyak soalan dari kalangan bukan Islam yang masih appreciate apa yang Datuk Seri bawakan ini di dalam image yang itu. Islamik, global, meraihkan. Tetapi ada pula pihak yang memberikan gambaran bahawa ini tidak benar. Ini satu cabaran untuk kita membina naratif ini, kerana ada yang mudah dan lunak menerima pelabelan-pelabelan. Di samping di waktu yang sama kita harus rahmah dan membina penerimaan imej Islam yang lebih lunak dan mungkin bertepatan. Apa mesej Datuk Seri kepada bukan Islam? Kita jawab dari amal. Pertamanya bagi kelompok yang mengatakan kita ini liberal, komunis dan LGBT dan semuanya. Itu dilihat kenyataannya. Tetapi yang jangan lupa, kalau digunakan ini payung agama, kesalahannya lebih besar, menyebabkan fitnah dan tidak menuntut maaf. Saya Freemason, saya Yahudi, saya sokong Israel. Padahal Hamas, dua-dua tokoh tu bicara dengan penuh harapan terhadap saya, selain daripada Al-Fatah dan Palestine Authority.
Jadi tetapi saya tidak fikir saya mau guna masa layan ini semua. Jadi lihat dari segi amal. Saya buat program di masjid bukan untuk menjawab mereka. Saya lihat juga ini yang saya lakukan sepanjang saya di sebelum penjara, sepanjang saya di Segambut itu, tiap malam Jumaat, kemudian itu malam atau malam Ahad, kita adakan majlis ilmu. Jadi kita akan teruskan. Nah, jadi ini saja menjawab tomahan itu. Ya. Kepada masyarakat bukan Islam, ada juga yang tanya mengapa harus ada message tahun baru masih itu di masjid. Saya jawab, dengar message itu dulu. Message itu, message tentunya bagi umat Islam dan message kemanusiaan. Menjelaskan bahawa orang Islam itu harus bersikap adil dan ummatan wahidah itu, kalau dia ada perjanjian Hudaibiyah itu, meraihkan kehadiran orang Islam dan bukan Islam. Jadi itu kita harus terus lakukan. Ya. Masih lagi bercakap berkenaan kedudukan negara kita di peringkat global. Usah kita bandingkan dengan Singapura yang mungkin sudah jauh meninggalkan negara kita. Tetapi kita melihat pesaing seperti Indonesia yang sudah pun memulakan peralihan ibu negaranya. Malah Thailand sudah menghasilkan pengeluaran pertanian yang jauh bezanya dengan negara kita. Vietnam juga sebenarnya menghasilkan GDP yang melebihi negara kita juga. Cuma persoalannya berkenaan tentang membina semula imej negara kita peringkat global. Kalau dahulu Malaysia dikenali kerana kekayaan dan kecemerlangannya. Kini yang hanya terpalit dengan Malaysia adalah 1MDB. Jadi bagaimana memulihkan kembali negara Malaysia bukan di peringkat global tetapi di peringkat ASEAN khususnya, Datuk Seri? Ya, saya syukur Alhamdulillah kerana sekurang-kurangnya setelah ada peralihan kuasa ini, minat negara-negara Islam itu hampir keseluruhannya itu hubungi dengan harapan yang tinggi. Kemudian negara-negara Eropah dan Barat, China, itu nampak begitu positif. Ya. Dan saya sebut di Parlimen belum pernah berlaku bila ada perubahan pimpinan, minat antarabangsa begitu rupa. Jadi kita dari tentunya harus berperanan dan sama ada soal pembelaan nasib rakyat Palestin ataupun isu-isu antarabangsa lainnya. Tetapi fokus saya peringkat awal ini isu domestik, ekonomi negara, kos sara hidup rakyat, soal peluang pekerjaan, perumahan rakyat. Itu saya nak tumpukan sepenuhnya. Kalaupun saya terpaksa ke Indonesia dan kemudian Brunei dan negara jiran, ini kerana mempertahankan semangat kejiranan yang dilakukan oleh tiap pemimpin baru untuk melawat dan menzahirkan semangat persahabatan di antara negara. Ya, insya-Allah. Ya, kita harapkan ada banyak lagi yang ingin kami tanya, khususnya rakyat yang bertanya. Bertalu-talu kami dihujani dengan persoalan. Mungkin itu kesempatan yang lain. Dan saya ingin membuat deklarasi ini bahawa sesi ini tidak koreograf. Sebab ramai yang tanya Datuk Seri, dia kata soalan ni dah rancang belum? Jadi ini julung-julung kalinya Perdana Menteri yang kata tanyalah apa saja. Jadi saya sangat menghargai keterbukaan itu. Dan itu saya kira menjadi satu penanda aras yang besar kepada anggota kabinet yang lainnya untuk menerima apa juga soalan yang akan kami tanyakan. InsyaAllah. Jadi Yang Berhormat, terima kasih kerana bersama kami pada malam ini. Ya, saya suka semangat Harimau Melaya di pergelangan tangan itu. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk Mitsubishi FF bagi pasukan Harimau Melaya dan juga Malaysia untuk di separuh akhir nanti, insyaAllah. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kita terus menyokong kerajaan perpaduan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Iaitu saya Ismail Adnan. Saya Melawat. Mundur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.